Selamat datang. Okay, sudah pukul 11 pagi. Selamat pagi kepada semua murid. Selamat datang ke PTPR Matematik kali ke-35 atas talian dengan menggunakan Google Meet. Okay, jadi hari ini kita akan sambung kepada subtopik yang terakhir dalam bab 10 ini, iaitu perkaitan antara perimeter dan luas. Okay, untuk subtopik ini sebenarnya dia bukan satu benda yang banyak untuk kita nak belajar. Tapi dalam subtopik ini, kalau kamu lihat di sebelah standard pembelajaran ini, kita boleh nampak dia membuat dan mengesahkan konjektor tentang perkaitan antara perimeter dan luas. Jadi untuk subtopik ini sebenarnya dia adalah lebih kepada fikir. Macam mana kita membuat justifikasi. Macam mana kita buat sesuatu hujah. Macam mana kita buat sesuatu konjektor. Okay? Jadi kalau kita lihat apakah perkaitan antara perimeter dan luas. Kasih mempunyai sebidang tanah yang kosong, dia hendak memagari satu kawasan dalam tanah itu untuk menanam sayur-sayuran. Dia mempunyai pagar sepanjang 20 meter. Bagaimanakah dia memagari tanah itu untuk mendapat satu kawasan dengan luas yang terbesar? Macam mana? Ada kamu semua fikirkan sebelum ni? Adakah tanah yang sama luas itu dia akan menggunakan pagar yang sama panjang untuk memagari? Jadi ini adalah satu topik yang kita fikirkan. Dan kita akan expose kepada benda yang seperti ini. Dan nanti bila dalam kehidupan seharian kita, kita tahu macam mana keadaan yang mungkin. Keadaan yang mungkin berlaku. Jadi that's why ini dalam bahagian matematik ini, kita kalau kamu dapat belajar dengan betul, kamu dapat belajar dan kamu boleh minat, kamu akan rasanya matematik ini sangat seronok. Sangat seronok. Okay, nyatakan konjektor anda tentang setiap yang berikut. Bagaimanakah luas segi empat tepat berubah apabila perimeternya ditetapkan? Bagaimanakah perimeter segi empat tepat berubah apabila luasnya ditetapkan? Jadi ini adalah satu. Seterusnya laksanakan aktiviti untuk mengesahkan konjektor anda. Jadi untuk di sini kita hanya lihat secara sepintas saja. Jadi ini adalah cara mereka buat. Kamu boleh baca dan kita terus ambil kesimpulan dia. Okay? Kesimpulannya pada muka surat 240. Okay, kita lihat sama-sama. Muka surat 240. Hasil daripada aktiviti penerokan 6 didapati bahawa bagi segi empat sama, segi empat tepat dengan perimeter yang sama, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin kecil luasnya. Luas adalah terbesar apabila segi empat tepat itu menjadi segi empat sama. Jadi bermaksudnya, kalau kita gunakan pagar yang sama panjang itu, keadaan segi empat sama itu luasnya adalah paling besar daripada kalau kamu bandingkan dengan panjangnya yang paling panjang punya segi empat tepat. Jadi ini adalah perkara yang kita perlu ambil tahu.
Okay? Kalau kamu tidak dapat bayang, sekurang-kurangnya apa yang ditulis dekat sini kamu ingat dahulu. Okay? Lepas tu, bila kita ada peluang melihat ini dalam kehidupan seharian itu, masa itu baru kamu akan lebih jelas. Kenapa? Kerana mungkin datuk, nenek ataupun ayah, mak kamu, dia ada tanah. Dan satu hari nanti tanah itu, kamu nak usahakan tanah itu, kamu pun sekurang-kurangnya nak tahu apa perimeter, apa luas. Takkan kamu beritahu orang, saya ada sebidang tanah yang sangat besar. Berapa besar? Sangat besar lah. Macam mana kamu beritahu orang? Macam mana orang akan bayangkan apa itu sangat besar? Macam bagi seorang bayi, dia rasanya bola keranjang itu sangat besar. Tapi bagi kamu rasanya bola keranjang itu adalah bola yang sangat besar. Ya kan? So this why kamu kena tahu berapa. Bukan kita bagi tahu, oh besar sangat. Macam kamu kata, saya semalam saya nampak ada satu nyamuk yang sangat besar. Bila cikgu kata, nyamuk yang sangat besar, cikgu rasanya 5 orang kamu yang ada dalam Google Meet ini, ada yang fikirkan besar macam ni, ada yang mungkin tak pernah nampak ingat besar macam ni. Takkan ada yang fikirnya besar macam ni lagi. Kan? Jadi, murid, besar itu berapa besar? Kalau ukur tu, panjang nyamuk itu pun hanya 3 mm ataupun sampai 5 mm ataupun 1 cm. Sekurang-kurangnya ada sesuatu nilai sana boleh membagi orang imajinasi. Kalau kita tak ada nilai itu, kita hanya kata besar, berapa besar? Besar macam ni. So, itu adalah perkara yang kamu mesti tahu. Okay, lepas tu untuk B ini, kalau luas yang sama, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin besar perimeter. Jadi bermaksudnya kalau luas yang sama, panjang perimeter bagi segi empat tepat adalah lebih tinggi daripada segi empat sama. Jadi ini adalah macam satu songsang lah. Satu songsang yang berada dekat sana. Jadi itu adalah beza dia. Okay. Tapi ini adalah satu hujah yang kita perlu tahulah. Okay. Okay, lepas tu sampai sini saja. Okay. Yang penting adalah menyelesaikan masalah. Okay, kalau kita lihat, diberi luas sebuah kebun berbentuk segi empat sama ialah 500 meter persegi. Cari perimeter kebun itu. Okey, apa itu meter persegi? Jadi bila kita tahu luas itu adalah panjang darat lebar kan? Dan kita tahu bahawa segi empat sama panjang dengan lebar itu adalah sama. So, jadi that's why di sini kenapa dia kata, katakan panjang sisi kebun itu adalah X. Kerana panjang X, dia adalah X, lebarnya juga adalah X. Jadi, inilah cara dia cari. Okay. X darab X adalah X kuasa 2. Jadi, bila kita nak cari berapa X tu, S pindah ke kuasa 2 pindah ke sebelah sana, dia akan jadi punca kuasa 2. Macam kita telah belajar sebelum ni, tambah pindah ke sebelah sana jadi tolak, tolak pindah ke sebelah sana jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Jadi ingat, kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2, punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Sama juga kuasa 3 jadi punca kuasa 3, punca kuasa 3 akan jadi punca akan jadi kuasa 3. Jadi ini adalah idea yang kamu perlu ada dalam minda anda dalam matematik. Supaya bila lain kali kamu ada uruskan benda ini, kamu akan tahu. Okay? Bila kamu menyelesaikan soalan. Okay, kena ingat dalam matematik, inilah perkara yang kita selalu akan dapat.
Okay, kalau kita lihat lagi kepada yang seterusnya. Okay, contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga PQX yang berada di dalam sebuah segi empat tepat PQRT. Perimeter segi empat tepat itu ialah 42 cm. Dan panjang segi empat tepat itu adalah 2 kali lebarnya. Cari luas segitiga PQX. Cari luas segitiga PQX. Okay, jadi katakan panjang segi empat tepat Y dan segi empat tepat lebar adalah X. Jadi perimeter sama dengan 42. Jadi kita nak cari apakah nilai S, nilai Y. Okay. Lepas kita cari nilai S itu adalah apa? Panjang dia. Okay, tapak dia bagi segitiga. Nilai Y itu adalah tinggi bagi segitiga itu. So dia cari luas segitiga. Jadi sebenarnya apa yang kamu nampak di sini, apa yang kamu belajar di sini, sebenarnya dia adalah gabungan daripada rumus yang kamu telah belajar dalam bab ini dengan persamaan linear yang kamu telah belajar sebelum ini. Persamaan linear serentak, semua ini yang kamu gabung. So that's why cikgu beritahu kamu sekali lagi adalah sangat penting dalam matematik setiap bab kamu dapat menguasai dengan baik. Okay? So that's why cikgu masih lagi ingatkan kamu semua kalau ada tidak faham mesti tanya cikgu. Okay? Kan kita sekarang semua orang dapat handphone boleh guna saja WhatsApp ke ataupun Telegram, tanyalah soalan. Tak faham tanya. Tak tahu macam mana nak tanya? Tanya dulu. Lepas tu mungkin cikgu akan bimbing kamu macam mana tanya soalan. Okay? Kalau kamu asyik takut, saya tak berani tanya. Nanti salah cakap, cikgu marah. Bila kamu nak belajar macam ni? Karena nanti kamu yang akan pergi kerja dekat luar. Bukan cikgu tolong kamu pergi kerja dekat luar. Itu adalah bahagian yang cikgu harap kamu boleh pertimbangkan lagi. Okay? Jadi, untuk bahagian dalam buku teks, kita sudah siap. Okay, jadi cikgu nak kamu buka dalam buku kerja anda. Buku kerja anda. Buku 2, muka surat 63. Muka surat 63. Okay. Hari ini tidak banyak. Kita hanya ada 3 soalan dalam muka surat ini, tambah lagi 1 soalan muka surat 64. Okay. Sila buka muka surat 63. Okay, sebelum kita sambung kepada buku kerja, cikgu nak tanya, ada apa-apa masalah? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada, cikgu. Okay, terima kasih. Kenapa selalu hanya J dengan Nafal saja yang ada respon? Mana yang 3 kamu ini lagi? Respon. Katakanlah. Okay? Okay. Marilena. Okay, thank you. Okay, jadi kita lihat kepada muka surat 63. Okay, kalau ada apa-apa masalah, kamu just stopkan cikgu untuk tanya kalau tak faham. Okay, jadi selesaikan masalah yang berikut. Okay, kalau kamu tengok sini soalannya adalah soalan tahap 4. Okay, dia adalah dalam modul hebat. Okay, jadi kita akan buat screenshotkan dia. Okay, soalan 1. Diberi bahawa panjang salah satu sisi bagi segi empat tepat ialah 5 cm. Jika perimeternya adalah 24, hitungkan luas bagi segi
4 tempat itu. Jadi macam mana? Pertama, untuk soalan yang sebegini, kamu jangan terus jawab macam itu saja. Okey? Segi 4 tempat. Jadi, mula-mula saya bina satu segi 4 tempat dahulu. Okey? Segi 4 tempat. Okey, dia katanya dia 5 sentimeter. Katakan macam ni lah. Okey? Jadi di sini, ini 5. Apa data? Tunggu sekejap. Cikgu tak tahu apa hal dengan. Okey, 5 sentimeter. Okey, lepas tu yang ini dia tidak tahu. Apa hal dengan peng cikgu hari ini? Sekejap Apa hal dengan pen cikgu hari ini? Okey. Okey, jadi yang ini kita tidak tahu. Ini dapat, ini dapat, tidak dapat. Okey, sekejap cikgu uruskan. Bagi cikgu sikit masa, 1 minit lagi. Cikgu uruskan supaya dapat tulis.
Okey. Sorry. Cikgu buat semula lagi. Okey, segi 4 tepat tadi. Okey, lepas tu kita tahu bahawa salah satu sisinya adalah 5 cm. Katakan ni 5 cm dan di sini kita tidak tahu. Tepinya kita tak tahu. Tapi kita tahu bahawa ini adalah segi 4 tepat. Okey, lepas tu dia beritahu kita bahawa perimeter dia adalah sama dengan 24 cm. Okey, jadi yang tidak tahu ini, kita tak guna inilah. Kita gunakan tidak tahu ini, katakan dia adalah S lah. Jadi kita tahu bahawa perimeter adalah sama dengan S tambah 5 tambah S tambah 5. Jadi sama dengan 24. Jadi 2S tambah 10 sama dengan 24. Okey, jadi 2S sama dengan 24 tolak 10. Okey, jadi 2S sama dengan 14. So, S sama dengan 14 bahagi dengan 2. Jadi, S sama dengan 7 cm. Jadi, kita tahu bahawa satu sisi lagi ada 7 cm. Jadi, sekarang kita dapat hitung luas. Luas bagi segi 4 itu adalah sama dengan panjang darab lebar. Jadi 5 darab dengan 7 sama dengan 35 cm persegi. Okey, boleh? Jadi itu adalah cara kita carilah luas. Mula-mula daripada perimeter kita cari salah satu panjang sisinya berapa dahulu. Lepas tu daripada panjang sisi itu kita cari lagi luas. Jadi itu adalah satu perjalanan dia. Okey? Dia adalah satu perjalanan dia. Okey? Kalau tak ada masalah, cikgu akan sambung kepada soalan 2. Okey. Darang raja di bawah, raja ini, BCD ialah satu segi 4 tepat. Dan BFGE ialah trapezium. Diberi bahawa luas kawasan beroret adalah 48. Yang ini, yang luas kawasan beroret ini adalah 48 cm persegi. Okay. Dan BE adalah 2 kali FG. Kalau ini 16, ini adalah 8 cm. 2 kali kan? 8 2 kali adalah 16. Okay, jadi itulah maklumat yang diberi. Apabila dia beri, kita terus carilah. Okay, lepas tu dia nak kita cari berapakah nilai X. Jadi ini menguji. Macam mana? Pertama, kita tahu bahawa dalam soalan ini kita ada apa? Apa yang dia bagi? Dia bagi kita tahu bahawa luas kawasan beroret adalah sama dengan 48 cm persegi. Okay? Dan satu lagi, luas kawasan dekat ini adalah macam mana cari? Adalah luas segi 4 tepat tolak dengan luas segi, bukan luas segi, luas trapezium.
Baru sama dengan 48 cm persegi. Ataupun sentimeter persegi dekat sini kita tak perlu tulis pun boleh. Tapi biasanya cikgu akan tulis kerana belum sampai lagi penyelesaian. Okey, jadi luas segi 4 ini adalah macam mana kita dapat. Sini adalah 16. 16 darab dengan 6. 16 darab dengan 6. Macam mana luas trapezium? Luas trapezium adalah 1/2 darab dengan 16 tambah dengan 8. Okey, hasil tambah 2 panjang yang selari darab dengan tinggi dia. Tingginya adalah berapa? Adalah S. Adalah S. Tinggi dia. Okey, sama dengan 48. Jadi sekarang baru kita mula menyelesaikan. Okey, jadi 16 darab dengan 6 sama dengan 96. Okey, lepas tu kita selesaikan sini. 1/2 darab dengan 24 darab dengan X sama dengan 48. Okey, jadi sekarang saya cuba selesaikan. Saya cuba selesaikan pakai ini. Okey, jadi 96 tolak dengan 12S sama dengan 48. Lepas tu macam mana? Kerana S ini adalah tolak kan. Jadi cikgu akan pindah dia ke belakang. Jadi 96 tolak 48. 48 pindah ke depan. Tolak pergi pindah ke belakang jadi tambahlah X. Okey. Jadi cikgu sambung sini ya. Okey, jadi 96 tolak 48 sama dengan 48. Okey, jadi ini adalah lainnya. Okey, sama dengan 12X. Okey, ataupun kita songsangkan dia balik. 12S sama dengan 48. So, S sama dengan 48 bahagi 12. So, S itu adalah sama dengan 4. Okey, 4 cm. Jadi, ini adalah cara kita cari nilai X tersebut. Ini adalah cara kita cari nilai X tersebut. Okey, boleh? Okey, jadi kalau tidak ada masalah, cikgu akan sambung kepada soalan 3. Okey, kita lihat soalan 3. Lagi mencabar lagi. Okey, kita lihat soalan itu nanti. Okey. Okey, seorang murid diberi sekeping kertas karbon berbentuk trapezium. Dia telah membentuk huruf L dan mengeluarkannya untuk ditampal di sudut kelas. Berapa luas karbon yang tinggal itu? Jadi sekarang saya kena cari berapa luas yang tinggal itu. Jadi macam mana? Saya kena cari luas bagi trapezium ni tolak dengan luas bagi huruf L ini. Huruf L ini. Jadi saya tulis dahululah. Luas karbon yang tinggal sama dengan luas trapezium tolak dengan luas huruf L. Okey, jadi macam mana cari luas trapezium? 1/2 darab dengan hasil tambah 2 yang selari, 20 dengan 16. 20
tambah 16 darab dengan tingginya 12. Tolak. Luas huruf L. Macam mana kita nak cari luas huruf L? Bagi cikgu, paling senangnya adalah saya jadikan dia 2 segi 4. Jadi segi 4 yang pertama, 4 darab dengan 10. Tambah lagi dengan yang kedua, ini sudah adalah 4, jadi ini pun adalah 4 lah. Jadi 4 darab 3. Boleh faham tak? Di sini L ini cikgu potongkan dia supaya dia ada 2 segi 4 tepat. Okey, satunya adalah 4, 10. Satu lagi adalah 4, 3. Jadi kita cuba selesaikan dia. Sama dengan 1 per 2 darab dengan 36 darab dengan 12. Okey, tolak dengan 40 tambah 12. Okey, sama dengan 36 darab 12 bagi 2, 216. Okey, 216. Okey, tolak dengan ini tambah sama dengan 52. Okey, jadi lepas tolak dia akan sama dengan 164. Okey, 164 sentimeter persegi. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Berapa peratus luas kabut yang tertinggal? Jadi macam mana kita cari peratus luas kabut yang tertinggal? Okey, sekarang kita ada luas kabut yang tertinggal. Okey, dan kita juga tahu luas bagi trapezium. Jadi saya nak cari luas kabut yang tertinggal. Jadi inilah dia. Okey, peratus. Okey, peratus. Okey, luas kabut yang tinggal adalah sama dengan luas kabut yang tinggal 164 bahagi dengan asalnya adalah trapezium. Trapezium berapa? 216 darab dengan 100 beratus. Okey. Sama dengan 75.93%. Okey. Ejaskan titik perpuluhan itu kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi ini adalah cara dia. Okey. Dan okey. Cikgu harap kamu dapat tangkaplah. Okey. Yang ini adalah yang inilah. Okey, yang ini adalah apa? Ini adalah luas trapezium. Okey. Luas trapezium adalah yang inilah, yang asal punya. Okey, dia tolak ini kan. Jadi tinggal berapa? Berapa peratus luas kabut yang tinggal? Jadi gunakan luas kabut yang tinggal itu bahagi dengan luas kabut yang asal, iaitu trapezium yang belum dipotong lagi, darab dengan 100%. Jadi ini dia. Okey. Jadi ada masalah? Soalan 3 lebih mencabar sikit kan, kerana dia ada cari peratus. Tengok, melibatkan bab peratus lagi. Okey. Okay, kalau ada masalah perlu tanya. Okay, kalau tak ada pertanyaan, cikgu akan sambung kepada muka surat 64. Okay. Muka surat 64, kita hanya perlu selesaikan soalan 1 ini saja. Okay. Jadi cikgu cropkan dia. Okay. Jadi kita lihat soalan ini. Raja
menunjukkan pelan pembinaan taman bunga mini. A, B, C, D. Yang berbentuk trapezium. Taman bunga ros B, E, F, G berbentuk segi empat sama. Diberi G ialah titik tengah AB. G adalah titik tengah AB. Okey. Jadi, panjang EC adalah 2 kali ganda panjang BE. Jadi sekarang daripada maklumat dalam sini saya perlu bagi maklumat dalam sini. Okey. Jadi pertama, dia beritahu bahawa G ini adalah titik tengah. Okey, G ini adalah titik tengah. Jadi saya tahu bahawa B, E, F, G adalah segi empat sama. Jadi kalau dia adalah segi empat sama, ini 4 meter, ini juga adalah ini juga adalah 4 meter. Jadi kalau ini setengah dia, ini pun adalah 4 meter. Okay, lepas tu apa lagi? Panjang EC adalah 2 kali ganda BE. 2 kali ganda. Jadi ini adalah 8 meter. Okay. Jadi kita sudah dapat semua. Okay, jadi sekarang kita lihat soalan. Baru kita pergi lihat soalan. Okay. Cari panjang dalam meter EC. Okay. Panjang EC sama dengan 2 darab dengan 4. Jadi sama dengan 8 meter. Jadi ini adalah yang pertama. Senang kan? Okay, lepas tu soalan B. Kawasan berloret A, G, F, D akan ditanam, iaitu AGFD akan ditanam rumput kapet. Hitungkan luas. Macam mana kita nak dapatkan luas ini? Okay. Jadi pertama, luas itu adalah luas kawasan. Okay, kawasan berloret. Okay, luas kawasan berloret. Tapi cikgu katakan dia adalah luas kawasan berloret lah. Okay, luas kawasan berloret ini adalah kita boleh dapat macam mana? Luas trapezium bagi ABCD tolak dengan luas trapesium bagi ECFD. Tolak lagi dengan luas segi 4 sama BEFG. Jadi ini adalah cara kita cari luas kawasan berloret. Jadi macam mana luas trapezium ABCD? 1/2 darab dengan panjang 8 tambah dengan 18 darab dengan tinggi 12 tolak dengan trapezium yang kecil ini 4 tambah 1/2 darab dengan 4 tambah 18 darab dengan 8 tolak lagi luas segi 4 sama 4 darab 4. Jadi ini kita selesaikan terus.
Ini adalah 156. Tolak dengan ini adalah 88. Tolak dengan ini adalah 16. Jadi akhirnya dia sama dengan 52 meter persegi. Jadi inilah cara penyelesaiannya. Inilah cara penyelesaiannya. Okey? Jadi ada masalah? Jadi kita sampai sini saja hari ini. Ada masalah, murid-murid? Tak ada. Okey. Okey, terima kasih. Jadi, latihan hari ini hanya 2 muka surat. 63, muka surat 63, soalan 1 sampai 3. Thank you, Marilla. Dan muka surat 64, soalan 1 saja, soalan ini saja. Okey, soalan yang di bawah tak perlu jawab dulu yang itu nanti bila kita sekolah bersemuka, kita buat perbincangan, kita akan pergi kepada soalan-soalan yang kita tak pernah buat dalam buku kerja itu. Jangan risau, semua soalan kita akan go through. Okay? Hanya bila saja. Okay? Jadi, pemandangan tak ada masalah, jadi ingat siapkan dua muka surat ini, 4 soalan saja semua, dan ambil gambar dan send ke dalam grup ataupun PM kepada cikgu dalam WhatsApp. Okay, jadi kalau ada apa-apa masalah, sila PM cikgu tanya dan cuba dengan sedaya upaya bagi peperiksaan matematik minggu hadapan. Okay, cikgu rasanya kamu semua sudah dapat kertas soalan kan? Okay, jadi cuba buat ulang kaji dan cuba selesaikan semua soalan dalam kertas soalan yang kamu telah terima itu. Okay? Kalau kita tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay? Bye-bye.